doakan Nabi ni selamat dan sejahtera. Tapi bila Allah selawat ke atas kita, itu bukan doa, tapi itu adalah rahmat. Tadi kita selawat 3 kali. 3 kali doa, Allah bagi kita 30 kali rahmat. Ini bukan sebab saya yang sebut, tetapi ini Rasulullah SAW yang sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Sekali kita selawat, itu doa. Tapi bila mana Allah selawat ke atas kita, itu adalah rahmat. Alhamdulillah. Jadi yang saya muliakan seluruh ahli jawatan kuasa kuliah muslimat Surau Al-Ikhwan Bandar Baru Sungai Buloh. Terima kasih kepada ibu kita yang WhatsApp saya, dan semualah ahli karyah muslimat Surau Al-Ikhwan ni. Ini pertama kali saya kemari ni. Saya selalu berkuliah di Masjid Bandar Baru Sungai Buloh Sabtu minggu pertama. Jadi ini kali pertama saya di sini. Saya minta maaf sebelum tu, tak berapa nak sihat ni sebab sleep day saya datang balik. Ini hari yang ketiga. Sebab saya dah berjanji saya kena datang juga. Sebab semalam pun saya tak datang office, off sebab belakang ni lah sakit. Yang mana ada sleep, ada sini siapa yang sleep day tak? Ada tak ibu-ibu yang sleep day? Oh ni orang sihat belakang ni, semua orang muda depan saya ni. Saya je orang tua ni. Orang lain tak ada, saya sleep day. Alhamdulillah, insya-Allah. Baik. Saya kenalkan diri dululah. Ibu kita tadi minta saya kenalkan. Boleh ke saya panggil ibu-ibu ni? Sebab saya kat sini saya rasa saya je yang pangkat anak rasanya ni. Nama penuh saya Ibnu Hubain bin Abdul Aziz. Nama je Arab, saya fasih bahasa Melayu, jangan risau. Nama je Arab. Usia saya muda tak muda, tua tak tua. Orang Jawa kata just nice. Baru 34 tahun. Bujang lagi. Bujang 3 lagi lah. Anak Alhamdulillah 2 orang. Asal memang Selangor ni. Pergi apa ya, belajar dekat sini je lah, kat Gombak ni je, tak jauh. Adalah keluar negara sedikit, ambil sanad tu. Baiklah tuan-tuan, kita ibu-ibu sekalian dirahmati Allah. Kalau ikut ibu kita tadi kata, kitab yang saya akan bawa adalah kitab dosa-dosa besar. Kitab tu memang ada di pasaran. Cuma untuk mengaji kitab dosa-dosa besar ni, kalau boleh kita berguru. Bukan kalau boleh, kitab ni mesti nak kena berguru. Sebab dalam kitab dosa-dosa besar ni ada juga terkandung sanad-sanad hadis yang dhaif dan maudhu'. Jadi kalau kita baca macam tu, kita take for granted yang kitab tu semuanya dalam tu sanad yang sahih, tak boleh lah. Nak kena berguru supaya kita tahu mana yang sahih hadisnya, mana yang dhaif, mana yang hasan, mana yang maudhu' dan juga munkar. Supaya bila kita beramal tu, amal kita ni disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu betul. Jadi tidak ada penipuan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab dosa besar ni, asal kitab dia Al-Kabair. Kitab Al-Kabair ni dikarang oleh Imam Az-Zahabi hafizahullah taala. Imam Az-Zahabi. Nanti kita akan terangkan dengan lebih lanjut insya-Allah. Imam Az-Zahabi ni bukan nama sebenar dia. Az-Zahabi ni maksud dia adalah emas. Sebab apa Imam Az-Zahabi dapat nama gelaran dia emas? Sebab antaranya bapa dia ni dulu tokek emas, pelombong emas, tukang buat emas lah, senang cerita. Jadi anak dia ni dapat gelaran Az-Zahabi, emas. Tapi bukan itu sahaja, dia ni dapat gelaran Az-Zahabi juga sebab ilmu hadis dia, ilmu dia tinggi. Sehingga kan salah seorang ulama yang kalau saya sebut, ibu-ibu akan kenal lah nama dia ni, biasa disebut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Satu hari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ni dia minum air zam-zam. Sambil dia minum air zam-zam tu, dia berniat agar ingatan dia kuat seperti ingatan Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ni ibu-ibu, di hujung-hujung usianya buta mata. Bukan sebab penyakit. Orang sekarang kalau buta ni mungkin sebab aksiden, sebab kencing manis, penyakit dan sebagainya. Tapi Imam Az-Zahabi ni buta matanya sebab banyak menulis dan membaca. Sampai buta matanya. Allahu Akbar. Nanti kita akan terang lebih lanjut lah. Jadi untuk introduction pada hari ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah. Hari ini saya tengok semua orang ikut sunnah Nabi SAW. Perasan tak kita? Ibu-ibu kalau nak pergi kenduri kahwin, siapa yang lagi cantik sebenarnya ibu-ibu kalau pergi kenduri kahwin ni? Pengantin ke orang yang datang? Perasan tak?
Ibu-ibu kalau dapat kad jemputan tu sebulan awal, masa tu terus tempah baju kurung, semata-mata nak pergi kenduri kahwin tu. Betul tak? Hari ni saya tengok ramai yang pakai brush. Tepek sana, tepek sini. Semua orang nak nampak kemas, nak nampak cantik. Alhamdulillah, baguslah tu. Kita nak ke majlis ilmu, kita nak datang ke surau, kita nak datang ke masjid. Oh, sebelum tu, barang siapa yang belum niat iktikaf, niat iktikaf dahulu niat iktikaf. Niat iktikaf ni tuan-tuan, di tempat di Malaysia ni, kita tempat solat di Malaysia ni ada 5 nama. Masjid Jami', Masjid Jami' yang pertama lah, kita ambil daripada besar bawa ke kecil. Saya minta maaf ya kalau tiba-tiba tone suara saya berubah tu, tengah duk menahan sakit lah ni. Minta maaf ya. Okey, yang pertama Masjid Jami', yang kedua Masjid Karyah, yang ketiga surau, yang keempat madrasah, yang kelima musolla. Saya ulang sekali lagi, ada 5 nama tempat solat di Malaysia ni. Masjid Jami', Masjid Karyah, surau, madrasah, musolla. Daripada 5 nama ni, 4 daripadanya harus kita niat iktikaf padanya. Termasuk surau Al-Ikhwan ni harus niat iktikaf. Tapi daripada 5 nama ni, 1 ni tidak harus niat iktikaf. Yang mana agak-agak? Musolla. Tahu tak sebab apa? Syarat untuk kita niat iktikaf dalam sesebuah tempat yang disebut sebagai tempat mendirikan solat, 5 tadi ni yang utamanya. Masjid Jami' ni masjid daerah besar. Masjid Karyah ni macam Masjid Bandar Sungai Buloh ni disebut Masjid Jami' lah, dia macam tu lah, besar. Kemudian Masjid Karyah ni contoh macam kalau ni masjid, ni contoh surau Al-Ikhwan ni, dia buat solat Jumaat, ni lebih kurang macam Masjid Karyah. Ketiga surau, sebab dia kecil sikit, kampung-kampung punya. Yang keempat madrasah. Madrasah ni surau ataupun surau lah kebiasaannya. Dalam tu ada tahfiz, ada pelajar-pelajar tahfiz, disebut madrasah. Madrasah ni sekolah. Tapi mungkin sekarang dah tak ada dah sekolah dalam surau tu. Tapi dia mengekalkan nama madrasah tu. Jadi harus niat iktikaf. Yang satu kita tak boleh niat iktikaf ni, tak harus padanya adalah musolla. Sebab ni sebabnya. 4 ni tadi, orang akan solat fardu subuh secara rasmi berjemaah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, lengkap. Manakala musolla, musolla ni biasa ada dekat mana ibu-ibu? Paminyak, shopping mall. Baik, walaupun dekat shopping mall, walaupun dekat petrol pump tu dia tulis surau, tapi level dia hanya musolla. Dan tak payah, tidak perlu niat iktikaf dalamnya. Sebab apa tak perlu niat iktikaf dalamnya? Sebab musolla ni didirikan solat berjemaah pun kalau ada zuhur dengan asar, maghrib. Sebab orang datang shopping ataupun orang singgah. Subuh dengan isyak tak ada. Dia tak ada rasmi, ada Bilal, tak ada rasmi, tak ada. Imam tak ada rasmi. Tapi tuan-tuan, ibu-ibu, bila sebut soal jemaah ni, bila kita singgah R&R sebagai contoh, ada musolla, orang berebut nak solat dekat tengah ke dekat tepi? Sebab apa? Masing-masing ni duduk dekat dinding ni, melekat kat dinding ni. Dia tak nak solat kat tengah. Sebab apa? Tak nak kena tepuk jadi imam. Sayang, kita dah bermusafir tu, satu sunnah Nabi, yang keduanya solat tu tak takut nak jadi. Jadi dia duduk kat tepi dinding sana, dia duduk tepi dinding sini. Dan ada juga yang duduk belakang sekali, tak nak kena jemaah. Dia lupa sebenarnya, ibu-ibu ni, suami-suami lah ni, para lelaki. Dia lupa sebenarnya, kalau kata saya solat dekat belakang dinding sekalipun, datang kawan seorang lagi nak berjemaah dengan saya, duduk dekat sisi pun boleh. Jangan pula nanti dah habis solat, mana boleh berjemaah sebelah, tak boleh, imam mesti kena ke depan. Boleh. Jadi jangan ingat hanya berada di tengah saja boleh solat jemaah, dekat belakang pun boleh juga. Jadi bagi yang belum niat iktikaf, silakan niat iktikaf. Balik pasal sunnah Nabi ni tadi tuan-tuan, sebelum kita lihat Al-Kabair ni tadi. Balik pasal sunnah Nabi ni tadi. Hari ni semua orang cantik-cantik, kemar-kemar, pakai brush ni, niat itu sunnah Nabi SAW. Mana yang ada pakai pakaian putih ke, tudung putih ke, baju putih, semua putih. Jadi kapan risau pula nak keluar rumah kan? Datang surau pula tu. Ingatlah, itu sunnah Nabi SAW. Hari ni keluar pula, datang mungkin dengan pasangan jiran jemiran, itu pun sunnah juga. Datang pula sebab nak menuntut ilmu, itu pun sunnah juga. Boleh ibu-ibu Baik, kita teruskan. Saya hari ni terlupa nak membawa kitab tu, dah ingat dah nak bawa tu tak ingat. Jadi kita buka dulu hari ini
Kata Nabi SAW, dalam kitab Al-Kabair ni, nama dia asal Al-Kabair ya, dosa-dosa besar. Yang dalam kitab Al-Kabair ni ada 70 dosa besar. Semua yang ada dalam kitab asal itu dikarang oleh Imam Az-Zahabi, sanad hadisnya sahih, paling tidak pun hasan. Tidak ada maudhu', tidak ada dhaif. Tapi bila disusun semula, maka diletakkan di sana oleh penyusun ada beberapa kisah yang luar biasa, tidak ada sandaran hadis ataupun daripada sumber yang sahih. Punca disusun jadi begitu sebab sekadar sengaja diletak nak jadi pengajaran buat kita. Tapi kerana kita mengaji kitab ni, kena tahu juga sanad-sanad hadis tu supaya kita tak adalah take for granted, ambil ini betul Nabi kata. Sebab ada banyak juga sanad yang dalam kitab tersebut dhaif. Tapi kita bolehlah baca, ambil pengajaran, tapi jangan sandarkan kepada Nabi SAW. Baik, kita lihat kata Nabi SAW dalam kitab Al-Kabair itu disebut ijtanibu sab'al mubiqat. Nabi kata ijtanibu, jauhkan diri kamu semua, sab'al mubiqat, 7 dosa besar. Yang paling utama ada 7 dosa besar. Sahabat pun tanya, apa dia ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat tanya, apa dia 7 dosa besar tu ya Rasulullah? Maka jawab Nabi SAW, yang pertama asyirku billah. Saya sebut bahasa Melayu dia terus lain, syirik kepada Allah. Kedua, sihir. Sihir. Ketiga, makan harta anak yatim. Keempat, makan harta riba. Yang kelima, lari daripada medan perang. Yang kelima ni lari daripada medan perang. Yang keenam, menuduh perempuan yang salihah. Yang keenam, menuduh perempuan yang salihah berbuat buruk. Kita dah tadi apa? Syirik, sihir, maka harta anak yatim, maka harta riba, lari pada medan perang, menuduh perempuan baik melakukan dosa. Apa satu lagi? Ada yang tahu tak? Lari medan perang tadi dah. Sihir sudah, riba, anak yatim sudah, syirik. Apa satu lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Makan riba sudah ya? Oh, zina, ya. Itu 7 dosa besar. Dia bila sakit ni tuan-tuan, dia memang mengganggu ingatan kita. Allahu Akbar. Baik, kita lihat asyirik. Syirik ni ada kecil, ada besar. Yang besar tu semua orang tahu dah, yang duk sembah bukan selain daripada Allah. Yang kecil, apakah dia yang kecil? Ini asyirku asghar, kata Nabi SAW. Syirik kecil ni. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa syirik kecil? Maka jawab Nabi SAW, Allahu Akbar. Ini kita duk risau ni, tapi Allah sahaja yang tahu, kita tak tahu. Orang sekeliling kita tak tahu. Walaupun orang tu nampak macam tu, tapi orang tak boleh judge kita. Yang tahu hanya Allah dan malaikatnya. Allah perintahkan malaikat, tu sahaja. Apa dia? Riya. Allahu Akbar. Riak ni syirik kecil. Sebab apa riak ni syirik kecil? Sebab dia buat sesuatu tu, dia nak bagi tunjuk kat orang. Jadi sebenarnya yang kita nak buat ni bukan kita nak tunjuk kat orang tu. Yang kita buat ni sebenarnya kita nak tunjuk pada Allah. Jadi bila kita niat nak tunjuk pada orang lain, dia jadi syirik kecil. Kenapa syirik? Apa maksud syirik? Balik yang pertama. Syirik tu menduakan Allah dengan sesuatu. Jadi riak ni jadi syirik kecil sebab dia buat sesuatu, dia nak tunjuk pada orang. Dia bukan nak tunjuk pada Allah, tunjuk pada orang. Jadilah syirik kecil. Dosa syirik ni tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, takkan terampun sebelum adanya taubat nasuhah. Bila sebut taubat nasuhah ni, dia dah taubat, istighfar, buat solat sunat taubat, beriktizam, berazam takkan buat lagi benda tu. Bahkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab yang lain, dalam kitab Minhajul Abidin, syarat lain juga yang terkandung dalam taubat nasuhah. Apa kata Imam Ghazali?
tidak lagi pergi ke tempat yang pernah dia buat dosa tu. Lalu pun tak nak pergi, apatah lagi. Yang kelima, kata Imam Ghazali, tidak lagi berkawan dengan orang yang pernah buat sama dosa dekat tempat tu. Ada tambahan. Itu taubat nasuha yang didefinisikan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Asyrik. Ni kita buat introduction dia sahaja dahulu. Kemudian sihir. Sihir ni dah tentu-tentulah. Ni saya petik tak ikut susunan tadi, mana yang saya terlintas tu saya akan beritahu. Sihir ni bukan sahaja di situ ada syirik, khurafat, tetapi dia telah mengganggu hablum minan nas. Sebabnya dia sakitkan orang dengan perbuatan ilmu hitam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, syarat sihir ni ialah murtad. Bukan syarat nak buat. Orang yang nak menyihir orang lain ni, antara syarat dia dengan iblis adalah murtad. Ni bahasa kasar ni, murtad ni. Saya tak murtadkan orang. Saya kata syarat untuk perbuatan sihir ni nak jadi murtad. Sebab apa murtad? Tentulah tuan-tuan, yang buat benda tu jin atau iblis. Dia sakit hati dengan orang, patut dia mohon pada Allah, tapi dia mohon pada pak dukun. Yang pak dukun ni pun syarat dia nak mengenakan orang murtad. Sebab apa? Meminta bantuan selain daripada Allah. Sihir, busungnya, santaunya, santau angin, macam-macam jenis santau. Sihir ni juga termasuk dalam sihir ni benda-benda yang khurafat. Ibu-ibu pernah dengar tak kalimah mengangkung? Ada tak? Mengangkung, pernah dengar? Bukannya sayur kangkung. Mengangkung ni aktiviti khurafat, adik-beradik juga kepada sihir, untuk memuja busuk lama, kubur-kubur yang dianggap sebagai keramat, untuk minta nombor ekor. Kenapa mengangkung? Asalnya dia mencangkung, dia minta nombor. Jadi mengangkung sebab dia mencangkung, istilah dia mengangkung. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dosa besar dekat sihir ni tadi bukan sahaja hablum minallah, tapi hablum minan nas. Dia tak dapat secara apa yang dia nak secara zahir ni, dia guna cara halus sehingga orang tu boleh meninggal dunia, cerai berai. Baik. Dalam sihir ni, dalam kitab Al-Kabair ni disebut juga, asalnya sihir ni adalah untuk memutuskan satu hubungan oleh dua orang, suami isteri. Sihir ni asal dia. Sebab tu dalam sihir ni, asal-asal cerita dia dulu untuk memutuskan hubungan suami dengan isteri. Tapi kalau isteri pula nak mengikat suami dia, timbul satu istilah dekat Nusantara ni, nasi apa? Nasi kangkang ataupun nasi tangas. Hukumnya haram walaupun niatnya baik. Sebab cara tidak menghalalkan niat. Niat tidak menghalalkan cara. Niat tidak menghalalkan cara. Walaupun niat dia nak suruh suami dia ni lembut, baik pada dia, tetapi kalau dia menggunakan kaedah nasi tangan, nasi kangkang, hukumnya haram. Pertama, kena taubat nasuha, kena bagi tahu pada suami taubat nasuha, dan dia tidak berazam lagi. Berazam dia tidak buat benda lagi. Tidak berazam dia, tak nak dah buat, tak mahu dah. Berazam dia tak nak buat dah. Kalau dia buat juga, masuk juga. Tuan-tuan dirahmati Allah, inilah disebut sebagai mantra-mantra yang tidak diketahui. Ibu-ibu cuba tanyalah, dulu-dulu ramai dukun dan bawang pula dah, bawang pula dah. Cuba tanya mantra yang dia baca tu, dia tahu tak apa maksudnya? Dia pun sendiri tak tahu, tuan-tuan dirahmati Allah. Ada yang dia tahu, ada yang dia tak tahu. Sebab itu semua datang daripada ilham, daripada iblis laknatullahi alaih. Baik, sebut pasal iblis ni, saya tanya ibu-ibu. Ni tentang dosa besar ni kan. Iblis dengan Fir'aun, siapa lagi hebat? Okey, jawapan dia Fir'aun. Sebab apa Fir'aun lagi hebat? Tuan-tuan, ibu-ibu beliklah Al-Quran. Tidak pernah Iblis mengatakan Iblis tu Tuhan. Fir'aun mengaku Tuhan. Okey, satu step selesai. Iblis dengan Fir'aun, siapa lagi hebat? Fir'aun lagi hebat. Iblis dengan kita di akhir zaman, siapa lagi hebat? Bukan kita dalam ni lah, manusia akhir zaman lah. Kita kan sebut kita, susah pula ni kan.
Iblis dengan manusia akhir zaman lah ni, siapa lagi hebat? Manusia akhir zaman. Saya buktikan. Sebab apa? Ibu-ibu pernah nampak tak iblis minum arak? Ibu-ibu pernah nampak tak iblis main judi? Ibu-ibu pernah nampak iblis tukar jantina? Iblis tengok manusia daripada perempuan jadi lelaki, daripada lelaki jadi perempuan, dia pun pelik. Aku ni pun tak pernah tukar jantina. Nampak tak tuan-tuan? Ibu-ibu. Dia gini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Iblis ni, kita mengkaji the notions of iblis. Asal cerita iblis ni tuan-tuan dirahmati Allah, ibu-ibu, dia seorang ataupun satu golongan makhluk yang soleh, yang alim. Hanya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan jadikan di atas dunia ini khalifah, manusia. Kemudian Allah SWT berfirman kepada semua makhluk yang ada, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Dan ketika kami katakan kepada semua malaikat, termasuk iblis, yang sebelum tu bukan iblis namanya, semua sekali Allah perintahkan sujud hormat pada Nabi Adam. Fasajadu, fa dekat sini huruf ataf, dia menghubungkan persoalan di depan. Maka sajadu, sajadu tu panjang, waw alif, jamak kat situ, plural, perkataan menunjukkan ramai. Maknanya maka semua sujud. Tetapi Allah wujudkan satu pengecualian di situ. Ada satu golongan yang ingkar. Illa, siapa ni? Kecuali, Allah kata semua sujud. Illa, ada satu yang terkecuali, tak nak sujud. Illa iblis. Iblis yang tak nak sujud. Sebab apa? Allah bagi tahu penyelesaian dia. Allah bagi tahu jawapannya. Iblis ni, dia tak nak sujud kepada Nabi Adam AS sebab aba wastakbara, sombong dan angkuh. Sampai dalam ayat yang lain dia kata, kita ni tanah, dia api. Buat apa pula api kena sembah tanah? Maka dia usir dia daripada syurga, duduk dia dalam neraka. Tetapi dia minta satu benda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang iblis minta? Iblis minta, boleh kami duduk dalam neraka-Mu ya Allah, dengan syarat kami nak tarik anak cucu cicit Nabi Adam duduk sekali dengan kami. Apa jawapan Allah? Allah benarkan. Ibu-ibu, kalau Allah kata tak boleh, nescaya kita atas dunia sekarang ni, iblis tak ada. Perjuangan kita hanya dengan nafsu kita sendiri. Tapi dek kerana Allah kata, ya, boleh hasut anak cucu cicit Nabi Adam, baru iblis tu hasut. Kalau tidak, ibu-ibu, iblis takkan hasut kita. Sebab dia ni cukup taat dengan Allah. Tapi bila sembah sujud kepada Nabi Adam, dia tak nak. Sebab makam dia ni, kedudukan dia ni di downgraded. Sebab itu tuan-tuan, orang yang ego tinggi, orang yang berkawan mengikut kasta, yang membeza-bezakan kasta dalam kehidupan, sebab itu disebut dia berperangai seperti perangai iblis. Sebab apa? Iblis ni dia tak boleh duduk dengan kasta lain, dia tak boleh duduk dengan orang yang tak sama taraf dengan dia. Jadi sebab itu kita jangan bersifat mutakabbir, sombong. Sebab kalau kita bersifat dengan sifat sombong, tu sifat iblis. Tapi ingat, bila disebut al-mutakabbir, itu sifat Allah yang maha sombong. Jangan letak nama cucu mutakabbir pula. Al-mutakabbir tu sifat Allah. Allah je yang boleh maha sombong, manusia tak boleh. Tapi kalau manusia bersifat sombong macam tu, dia takkan sama dengan Allah, dia sama dengan iblis. Sebab Allah menjadikan kita tak boleh sombong, Allah menjadikan iblis tak boleh sombong. Tapi iblis sombong dengan kita. Sebab apa iblis sombong dengan kita? Sebab kita tanah, dia api. Baik ibu-ibu, sebut pasal Nabi Adam dan juga iblis ni. Ibu-ibu, pernah dengar tak dulu kita ni duduk atas dunia sebab makan buah khuldi? Betul tak? Ada tak yang masih berpegang dengan dalil tu? Kita ni atas dunia ni sebab Nabi Adam makan buah khuldi. Ada tak yang masih berpegang dengan statement ni? Ada tak ibu-ibu? Pernah dengar tak benda ni? Kita duduk atas dunia ni sebab Nabi Adam makan buah khuldi. Pernah dengar kan?
statement tu tak betul. Tak ada sandaran kepada Nabi SAW. Ibu-ibu, betulkan. Hari ni kita lihat. Itu yang pertama. Adakah benar kita duduk atas dunia ni sebab Nabi Adam makan buah khuldi? Yang kedua, saya timbulkan persoalan sebelum jawab. Yang kedua, benarkah nama buah itu dan nama pokok itu khuldi? Benarkah? Itu yang kedua. Yang ketiga, orang lelaki ada apa ni? Halkum. Adakah ini signifikan kepada tertelannya buah khuldi oleh Nabi Adam? Ini orang lelaki ada halkum. Saya kecil ni saya ingat lagi benda ni. Orang kata kita ni lelaki ada halkum sebab Nabi Adam makan buah khuldi. Orang perempuan pula begitu pula pada dadanya. Minta maaf ni ilmu. Orang perempuan pula padanya dada sebegitu sebab Hawa makan buah khuldi. Udah tersekat dekat situ pula. Benar ke begitu? Dan yang keempat, adakah benar Nabi Adam diturunkan ke muka bumi sebab makan buah khuldi? Kita jawab dalam ceritaannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa tadi yang pertama? Saya sakit ni lupa semua. Apa yang pertama tadi? Ginilah saya jawab dalam cerita terus lah. Dia akan jawab semua persoalan tu tadi. Nabi Adam turun ke atas dunia ini atas perintah Allah untuk menjadi khalifah. Tak ada kena-mengena dengan buah khuldi. Dalilnya mana yang saya sebut di awal tadi? Allah dah berfirman dah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalas, sesungguhnya aku nak jadikan pemimpin atas dunia ni, yakni manusia. Selesai. Bukan sebab makan buah khuldi. Yang seterusnya, buah khuldi ni betul ke buah khuldi nama dia? Yang menyebut buah itu buah khuldi adalah iblis. Allah cuma sebut di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan dekat, wahai Adam dan Hawa, jangan dekat dengan pokok ni. Jangan dekat dengan pokok ni. Jangan kata makan. Allah kata jangan dekat. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat dengan pokok ni kamu berdua. Kalau kamu dekat, minaz zalimin. Kamu termasuk orang yang zalim. Tetapi iblis ni dia pandai. Dia dalam neraka ni, dia membisikkan daripada jauh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dekat sinilah munculnya nama pokok itu, nama buah pada pokok itu buah khuldi. Ni ayat dia, tapi bukan Allah yang sebut, tapi iblis yang sebut. Allah rakamkan di dalam firman-Nya. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld. Fawaswasa ilaihi, iblis ni mewaswaskan pada Adam dengan Hawa ni, mewaswaskan Adam, makanlah buah khuldi ni. Sebab dengan buah khuldi ni akan dapat kerajaan yang kekal selama-lamanya. Sebelum tu Nabi Adam dah tahu dah yang dia ni akan turun ke bumi jadi khalifah. Dia dah tahu dah bumi ni ada kepayahan dan kesusahan. Tapi bila iblis membisikkan pada dia, makan buah ni, kamu akan dapat wa mulkil la yabla. Kamu akan dapat kerajaan yang kekal. Dekat dalam syurga tu kerajaan yang kekal. Jadi dalam pemikiran Nabi Adam lebih kurang beginilah nak faham. Allah kata, jangan dekat dengan pokok ini, aku akan jadi orang yang zalim. Iblis pula kata, dia kata, Nabi Adam fikir, Allah kata jangan dekat dengan pokok ni, aku akan jadi orang yang di kalangan orang yang zalim, dan aku ni memang akan duduk atas dunia, tahu dah. Jadi iblis ni, dia fawaswasa ilaih, dia mewujudkan syak-syak ni, was-was dalam diri, perasaan syak ni dalam diri Nabi Adam, dengan mengatakan, kamu makan buah ni, kamu tak akan turun ke dunia, dapat kerajaan yang kekal, yakni dalam syurga. Jadi tak salah lah, aku tak langgar arahan Allah. Aku tak nak turun, aku makan buah ni, aku kekal dalam syurga. Dia pun makan. Bila dia makan, baru dia terbit rasa bersalah, baru dia tahu itu hasutan iblis. Jadi timbul persoalan yang seterusnya. Adakah Nabi Adam telah diampunkan Allah? Ni antara dalil yang mengatakan bahawa kita turun atas dunia ni bukan sebab Nabi Adam makan buah khuldi. Tak.
Tapi sebab ketentuan Allah kita akan jadi khalifah, bukan sebab Nabi Adam makan buah khuldi. Antara bukti dalam Al-Quran tadi saya dah sebut, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Satu lagi dalil ada juga Allah bila berfirman, thumma ishtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Thumma ishtabahu rabbuhu. Kemudian Tuhannya memilih dia, fataba alaihi. Kemudian dua-dua ni bertaubat. Hiwahada, dan memberikan petunjuk. Macam ni ibu-ibu, Nabi Adam bila dah makan buah tu, baru dia tahu ni dosa ni, habislah aku. Tapi dia tak bertaubat lagi. Sebab apa dia tak bertaubat lagi? Dia tak tahu cara nak minta keampunan daripada Allah macam mana. Dia tak tahu. Sebab itulah Allah ajarkan Nabi Adam ini satu doa yang ibu-ibu selalu baca lepas solat. Apa dia? Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Itu doa Nabi Adam yang ibu-ibu baca. Bila dia bacakan, Allah ajar dia, Adam ni, ini ayat kau baca untuk minta ampun kepada aku, kata Allah. Barulah turun, thumma ishtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Allah pun terima taubat dia, dan dia antara orang yang dipilih oleh Allah, dan dia diberikan petunjuk. Barulah turun ke dunia. Bukan dia turun dalam keadaan berdosa. Ibu-ibu hati-hati. Bila mana ada orang mengatakan Nabi Adam ni turun ke bumi sebab makan buah khuldi, itu adalah konsep dalam Christianity. The original sin. Pernah dengar original sin? Original sin ni semua orang berdosa. For those who believe in the kingdom of heaven, means for those who believe in Jesus Christ. Siapa yang percaya kepada Nabi Isa, ikut Nabi Isa, maka dia baru selamat. Maka ditanya di sana, habis sebelum Nabi Isa semua berdosa? Semua berdosa. Orang tanya, habis Maryam macam mana, berdosa ke tak? Oh, Maryam tak berdosa sebab dia ibu kepada Nabi Isa. Boleh pula. Ini satu kegagalan dalam konsep Trinity, dan juga kegagalan konsep dalam the original sin. Yang mengatakan Nabi Adam turun berdosa itu, jangan pegang. Itu konsep the original sin. Tak. Malah ulama' kata Nabi Adam ni turun ke muka bumi ni adalah turun ke muka bumi ni sebagai khalifah. Dosa dia makan buah khuldi itu, ibu-ibu, adalah dosa kecil sahaja, bukan dosa besar. Dosa kecil sahaja, bukan dosa besar. Jadi berhati-hatilah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik, yang seterusnya, tadi kita dah, ini secara general dulu, syirik, sihir, riba. Ibu-ibu, kalau ada anak-anak yang belum tukar lagi, dah kerja tapi belum tukar lagi KWSP kepada patuh syariah, balik ni minta dia tukar patuh syariah. Suami yang masih terlupa, tak sempat, tak ada masa, adakan masa tukar patuh syariah KWSP tu. Ada kalam yang tak baik untuk kita dengar. Dia kata apa? Macam ni, dividen tak patuh syariah lagi tinggi daripada dividen patuh syariah. Dividen konvensional lagi tinggi daripada dividen patuh syariah. Baik, ambil konvensional. Ni mungkin dia cakap sebab dia tidak mengetahui. Ni jawapan dia. Ibu-ibu, katalah sebulan orang tu, individu pekerja tu mencarum RM300. Majikan bagi RM500. Maksudnya contoh RM800 dicarum ke atas si A. RM800 sebulan dicarumkan kepada si A dalam KWSP dia. 800 kali dengan 12 tahun. Kali dengan tempoh perkhidmatan 50. Berapa dah? Ratus ribu tu kan? Kalau konvensional, katalah ni contoh je, saya tak tahu contoh je berapa kiraan dia. Daripada 800 kali 12 kali 50 tempoh perkhidmatan, contoh je, katalah 500,000. Ini konvensional. 500,000 tu, separuh daripadanya, atau kita ambil lah 250,000 adalah dividen sahaja. 250,000 dia tak boleh ambil sebab konvensional, tak patuh syariah. Dia hanya boleh ambil asas sahaja. 800 kali 12 kali 50 tahun perkhidmatan, itu je yang dia boleh ambil. Dia tak boleh ambil dividen yang terbit daripada 800 kali 12 kali 50 tahun perkhidmatan. Tak boleh ambil. Tetapi kalau patuh syariah, 800 kali 12 kali 50 tempoh perkhidmatan, dia dapat 250,000 dividen, 250,000 lagi dia punya asas.
simpanan, dia boleh ambil semua sekali. Dan kena zakat lah, 2.5 tu kena zakat lah, 2.5 tu nak kena zakat. Dia boleh ambil semua sekali. Tapi yang konvensional ni tadi, dia kata, oh tinggi ni, lagi tinggi konvensional. Sebenarnya tidak. Dia kena bersihkan duit tu, 250,000 tu kena pulang balik kepada masyarakat. Dia tak boleh ambil. Berbanding dengan kita yang patuh syariah, kita boleh ambil lagi yang dividen tu. Lepas tu zakat kan lah, dah keluar kena zakat kan lah. Zakat tu cerita lain pula. Nampak tak ibu-ibu yang dirahmati Allah? Ketidakfahaman orang tentang konsep konvensional dengan patuh syariah yang ada dalam KWSP. Tapi itu 2017 dan ke atas. Yang 2017 bawa ke bawah, tetap ada dividen yang tak patuh syariah kan? Itu bersihkanlah sendiri. Kena kira start kita kerja tahun 2010, 7 tahun dividen tak patuh syariah. Nanti keluar KWSP, akaun pertama, akaun kedua, bersihkanlah. Kena kira berapa dividen yang tak patuh syariah tu. Nak bagi mana Ustaz? Surau ke masjid ke? Saya memberikan jawapan seperti mana pandangan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Minhajul Abidin. Nak bersihkan duit ni jangan semata-mata letak dekat masjid, dekat surau. Gunakan untuk kegunaan awam bersama. Titi, jambatan, tar, lampu jalan, bus stop, tong sampah awam. Dia begini, kata Imam Ghazali, bukan saya yang sebut. Kalau kita bagi duit tak patuh syariah pada sebuah masjid ataupun surau, kata Imam Ghazali, seolah-olah kita membasuh pakaian berwarna putih menggunakan air parit. Baju putih tu dah kotor dah, 2-3 hari nak dibasuh dah kotor dah, 2-3 hari punya pakaian tu nak dibasuh dah kotor dah. Pergi bersihkan dengan air parit. Bersih ke tak bersih? Kekotoran yang ada mungkin hilang, tetapi kekotoran dekat parit melekat pula dekat baju. Begitulah andaian yang dibawa oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Bukan tak boleh nak bagi masjid dengan surau duit tak patuh syariah, tapi biarlah masjid dengan surau itu gunakan untuk kegunaan umum. Buatkan tempat duduk depan surau, buatkan lampu jalan depan surau. Tu boleh. Bukan saya kata tak boleh ya, boleh. Tapi mesti untuk kepentingan ummah bersama ni tadi. Boleh tak? Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu sedikit saya sentuh tentang riba. Ada satu lagi dalam halal haram ni ibu-ibu, halal haram, riba, syubhah, gharar. Ada 5. Halal haram tu jelas, tengah-tengah antaranya syubhah. Contoh syubhah ni, beli barang dekat sebuah kedai, beli barang tu kicap. Kat kedai tu kita beli barang kicap, tetapi tokek kedai ni dekat belakang kedai tu berjudi. Barang-barang yang dia beli tu hasil daripada dia judi. Kemudian ada buat lagi benda-benda yang tak halal. Maka beli barang dekat tempat tu jadi syubhah. Yang seterusnya, halal, haram, syubhah, gharar. Benda ni live kan? Nak sebutkan kena saman tak saya. Macam nak sebut baginya. Gharar ni maksud dia benda yang tak tahu. Benda yang kita tidak tahu, kenapa kita kena bayar begitu, dan kenapa ada tempoh masanya. Dia ni lebih kepada orang yang ada kad diskaun. Saya tak nak sebut mana, benda ni lah bahaya. Yang ada kad diskaun, nak beli barang tu ada member card yang perlu di-renew atas kad setahun RM10. Contoh. Yang itu gharar sebab tak diketahui. Tiba-tiba pula dapat harga murah. Orang yang tak ada member card tak dapat harga murah. Promosi sebab apa? Kurang sebab apa? Lepas tu pula renew RM10 atas kad. Kad tu kenapa kena renew RM10? Itu antara yang termasuk gharar. Tak diketahui. Kalau kita ni contohlah ni Persatuan Muslimah Surau Al-Ikhwan Bandar Baru Bangi. Bandar Baru Sungai Buloh. Ada member card ni, contohlah, kata panggil apa ni, presiden, ketua, pengarah, apa panggil apa? Ketua muslimat sahaja. Ketua muslimat kata, saya bercadang nak wujudkan satu kad keahlian untuk muslimat Surau Al-Ikhwan. Kita buat. Yang itu tak ada masalah, sebab tidak melibatkan jual beli. Itu kad tu sekadar menunjukkan kita ni ahli dalam persatuan tu. Tu tak ada masalah.
Tapi kalau kad tu digunakan untuk beli barang, dapat diskaun pada waktu tertentu, itu gharar. Bukan senang. Ibu-ibu zaman sekarang ni, gharar ni ada di mana-mana. Syubhah ni pun ada di mana-mana. Riba ni pun ada di mana-mana. Tapi kalau terpaksa dalam keadaan darurah, kita nak buat macam mana? Contoh kalau ada pinjaman yang dalam tu asalnya syubhah, tak patuh syariah, tapi perlukan untuk sambung belajar, maka benda tu harus. Yang kena jawab tu besok orang yang buat benda tu lah. Kita terlepas. Kita akan datang satu hari nanti, hari fitnah. Ibu akan salahkan mak, anak lelaki akan salahkan bapa, bapa akan salahkan bapa dia, pekerja akan salahkan majikan dia, majikan akan salahkan orang atas dia. Tak boleh nak elak, akan timbullah benda tu. Boleh Baik, saya nak sebut pasal nafsu ni tadi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada tak yang dekat sini doa menantu dia nak bersalin dah ni? Ya Allah, jadikanlah cucu aku ni dapat pula cucu perempuan, bakal dapat cucu perempuan. Ya Allah, jadikanlah cucu perempuan aku yang bakal lahir ini salihah, muslihah. Ya Allah, janganlah kurniakan dia nafsu. Ada tak orang doa macam tu? Ya Allah, jangan ada nafsu pada anak aku. Ada tak? Ya Allah, jangan ada nafsu pada cucu aku. Ada tak doa macam tu? Tak pernah ada doa macam tu, tuan-tuan. Sebab ibu-ibu, sebab nafsu ni salah satu benda kalau lahirnya manusia kena ada. Kalau tak, itu tak sempurna fitrah manusia. Nafsu kena ada. Sebab kalau tak ada nafsu, macam mana ibu-ibu nak datang surau ni tadi? Macam mana ibu-ibu nak makan sarapan pagi tadi? Macam mana saya nak pergi kerja pagi tadi? Macam mana nak tidur kalau nafsu ni tak ada? Nafsu ni kehendak. Tetapi kata Imam Ghazali, nafsu ni ini fitrah nafsu. Fitrah manusia kena ada nafsu. Fitrah nafsu pula, dia suka pada benda yang lalai. Nafsu ni, nafsu suka pada benda yang buruk. Nafsu suka pada benda yang kotor. Bukan makanan kotor ni, dengar yang kotor, lihat yang kotor, bercakap yang kotor, hati fikir yang kotor. Itulah nafsu. Jadi yang kawal nafsu ni siapa? Iman dan taqwa. Kalau nafsu tu tak dijaga oleh iman dan taqwa, yang jaga adalah iblis. Saya nak tanya ibu-ibu, dekat rumah ada TV tak? Alhamdulillah, sini semua orang jawab ada. Ada satu tempat saya pergi, ibu-ibu, kat rumah ada TV tak? Diam, tak nak jawab kan. Tu saya kata, dia masuk surau terlupa semua ni. TV-TV pun tak ingat ada tak kat rumah. Saya nak bawa contoh je. TV dekat rumah ni, ibu-ibu, anggaplah kalau kita beli TV ni, apa yang datang sekali dengan TV, ibu-ibu? Nak tukar channel TV ni, kena ada apa? Panggil remote control. Kalau zaman saya kecil-kecil dulu, ibu-ibu, zaman ibu-ibu dulu kalau nak tengok TV, bayar berapa sen tengok kat rumah jiran? Ingat tak? Berapa sen? 20 sen. Kalau 20 sen, saya tengok cerita Piramli tu. Abang Sudin, 20 sen. 5 sen ada kan? 10 sen ada. Sebab dekat dalam kampung tu kadang-kadang rumah ketua kampung je yang ada. Rumah yang kaya ibu-ibu semua orang kaya ni tak? Semua orang pergi rumah ibu-ibu tak? Bayar 5 sen, 10 sen kan? Zaman saya TV dulu ada 3 channel je. RTM 1, RTM 2, TV 3. Boring TV 1, tekan TV 2. Boring TV 2, tekan TV 3. Boring TV 3, tekan balik TV 1. Akhirnya tutup tu. Nak tukar TV kena pergi depan tu. Ketak. Tak rajin. Kadang-kadang pakai penyapu mak tu ambil. Pakai mop tu tekan. Malas sungguh Tapi lah ni ibu-ibu, ada remote. Contohlah ni, remote betul? Sekarang ni berebut remote ni dengan siapa? Isteri berebut remote dengan suami. Suami berebut remote dengan anak-anak. Anak-anak nak tengok kartun. Suami nak tengok bola. Isteri nak tengok Chef Wan masak-masak. Mau tak bergaduh? Jadi siapa yang kawal remote ni tadi? Siapa yang berhak, dia akan kawal remote. Jadi saya buat perbandingan, nafsu ni macam remote control. Kalau remote control ni yang berkuasa tak nak pegang, dia akan jatuh tangan orang lain. Apa yang kita nak tengok tak dapat. Begitulah nafsu. Kalau iblis yang kontrol, kita nak jadi orang baik tak dapat. Iblis suruh jadi orang yang jahat. Nafsu ni iblis didik suruh jadi orang jahat. Itulah perbandingan dia. Jadi ibu-ibu boleh fikirkan sendirilah. Nak mengawal nafsu ni tadi, iman dan taqwa kita. Ibu-ibu ni saya seronok tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Sebab ibu-ibu ni mudah buat pahala. Saya bawa personal saya sikit.
Kadang-kadang saya balik kerja, isteri dah siap, isteri yang pertama lah. Itu je lah pun, the one and only kan. Balik kadang malam habis kuliah asrama dan sebagainya, dia dah siap-siap buatkan air. Kadang-kadang sengaja saya minta dia, yang tolong buat satu lagi. Tak cukup ke? Dah satu dah tu, cukup lah tu, dah malam dah ni. Buatlah satu lagi. Sengaja, tapi saya tak pernah cakap dengan dia. Sebab apa saya menyuruh ni tu buat satu-satu benda 2 kali. Sampai ke hari ini dia tidak pernah mengetahui. Tapi kalau dia ikut saya kuliah, saya tak cakap benda ni. Saya nak kekal berahsia dengan dia, untuk romantik-romantik dengan dia, supaya Allah gandakan pahala dia serve saya. Ibu-ibu ni mudah masuk syurga. Saya tak nak petik hadis yang satu lagi tu, tapi saya nak petik satu hadis yang membangkitkan semangat ibu-ibu. Ibu-ibu ni senang betul dapat pahala. Suami balik kerja, bukakan pintu, pahala. Abang dah makan, soalannya kadang-kadang 5 soalan. Contoh, ibu tanya kan, abang dah makan, baru balik kerja ke? Dah minum, banyak kerja hari ni, makan kat mana? Apa suami jawab? 5 soalan. Orang lelaki ni dia banyak kerja, dia tak sempat nak jawab 5 soalan. Biasanya je. Tu 5-5 dia dah jawab dah. Itu pun dapat pahala. Baik, saya bawa sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Ibu-ibu, cara mudah nak masuk syurga Allah ni ada pada perilaku Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Mungkin ibu-ibu pernah dengar kisah ni, tapi saya bawa lah sekali lagi. Satu ketika Khadijah ni duduk berborak-borak dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk borak-borak, tiba-tiba Khadijah minta izin pada Rasulullah untuk pergi ke dapur. Ya Rasulullah, saya nak ke dapur sekejap. Begitulah lebih kurang dialognya, saya nak ke dapur sekejap. Masa Khadijah pergi ke dapur ni tadi, Jibril alaihi salam turun. Nabi ingat nak turun wahyu baru, tapi bukan. Jibril turun bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam kepada Khadijah, dan aku pun menyampaikan salam kepada Khadijah. Naik balik malaikat Jibril alaihi salam, Khadijah. Nabi tak tahu ni kenapa Jibril menyampaikan salam Allah kepada Khadijah, dan Jibril pun bagi salam kepada Khadijah. Nabi tak tahu ni. Khadijah datang balik bawa makanan, duduk depan Nabi SAW. Barulah Nabi Muhammad SAW tahu yang Khadijah ni pergi ke dapur sebab ambilkan minuman, makanan untuk Nabi. Macam mana dia boleh tahu Nabi nak minum dan makan ni? Rupa-rupanya bila Nabi SAW mengubah cara Nabi duduk. Dalam mengaji hadis ni, saya tak ditunjukkan sanad dalam bentuk perilaku tu, hanya sebut lafaz. Tapi guru kami tak tunjuk ubah tempat duduk macam mana, beliau tak tunjuk. Jadi saya boleh kata Nabi ni mengubah tempat duduk, tapi tak ditunjukkan bagaimana. Nabi bukan ubah tempat duduk daripada sini ke sana, tak. Nabi ubah cara Nabi duduk. Kalau kita ni contohlah, daripada bersela ke bersimpuh. Bersimpuh, betul panggil bersimpuh kan. Daripada bersimpuh pergi ke bersela. Lebih kurang macam tu lah. Bila Nabi ubah cara tempat duduk ni tadi, Khadijah tahu dah yang suaminya ni nak minum, nak makan. Hanya dengan mengubah tempat duduk, Khadijah tahu dah. Lantas dia pergi ke dapur. Dek, kerana dia buat tanpa disuruh, dan dia alert dengan perangai Nabi SAW ni, dia terus ambil makanan, dia dapat salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu-ibu, mulai hari ini, tanpa disuruh, suami balik kerja ke, suami balik daripada kebun ke, suami balik daripada masjid ke, hidangkan siap-siap. Tapi janganlah suaminya pun janganlah buruk sangka. Mak Haji ni tiba-tiba pula kopi ni tak pernah-pernah, kedai mas mana baru buka. Contohlah. Jangan buruk sangka pula, cakaplah ni baru je belajar tadi ni. Ibu-ibu ada banyak sunnah. Saya kalau keluar kereta dalam keadaan sihat lah. Kalau sakit pinggang saya ni datang, tak boleh nak juga nak buat kan. Saya yang bukakan pintu kereta isteri. Dia nak masuk, saya buka. Dia nak keluar, saya buka. Tu pun sunnah. Tapi jangan tanya saya, Ustaz, zaman Nabi pakai kereta apa? Mana ada kereta? Dah tu buka pintu kereta, Ustaz kata sunnah. Nabi SAW, kita andaikan begini, Nabi ni ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha
nak naik ke atas belakang unta ke kuda ke, dia dibawakan satu tempat pijak. Ibu-ibu tahu kan, Aisyah ni orangnya kecil, comel lote, rendah. Jadi nak naik kuda ni tinggi. Jadi kena ada tangga ataupun tempat pijak. Bila tak dibawa benda tu, Nabi akan hulur tangan ni. Pijak atas tangan Nabi, diinjak untuk Aisyah naik di atas tunggangan. Jadi kita ni tak adalah pergi Tesco, pergi Maiden, pergi Speedmart, pergi masjid, naik kuda, naik unta, naik kereta. Jadinya sebelum nak daripada rumah nak ke masjid tadi, suami bukakan, Mak Haji masuk, tutup. Nanti dah sampai masjid, dah sampai pasar raya, bukakan untuk Mak Haji. Macam bos-bos lah ibu-ibu ni dilayan. Itulah yang dikatakan sunnah Nabi, sebab memudahkan ibu-ibu. Boleh tak? Tapi jangan pula bila suami dah buka pintu kereta, Abang Haji, tolong hulur tangan ni, saya nak pijak. Tu sunnah. Pijak saya. Oh, memang dia pijak sungguh tangan Abang Haji tu. Oh, geram dia tak dapat rantai emas. Sekarang rantai emas gelang macam-macam kan. Ada bentuk ketupat, bentuk nasi, macam-macam bentuk ada dah. Tak dapat punya pasal dia tengih tangan suami dia. Cukuplah sekadar Abang Haji tu bukakan pintu, masuk. Itu dah dikira sunnah Nabi SAW. Baik. Saya sentuh daripada general sahaja. Apa ni dosa-dosa besar ni? Makan harta anak yatim. Baik. Makan harta anak yatim ni, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada dua ciri penjaga anak yatim. Pertama, penjaga anak yatim yang kaya, yang berkemampuan. Yang kedua, susah. Jadi penjaga harta anak yatim yang berkemampuan, yang kaya, haram padanya mengambil harta anak yatim. 1 sen pun tak boleh kalau dia mampu. Tu yang pertama. Tu jelaslah, dia tak boleh ambil pun. Kalau dia ni sebagai pemegang harta anak yatim, pemegang amanah harta anak yatim, sebagai contoh, dia ni pemegang amanah je. Contoh anak yatim ni, arwah bapak dia meninggalkan RM100,000 cash dalam tabung haji. Hak dia RM100,000. Penjaga dia ni, mungkin bapak dia, mungkin bapak saudara dia, mungkin adik-beradik bapak dia, pakcik dia maksudnya. Pakcik dia ni kaya, tak boleh makan harta anak yatim tu tadi. Anak buah dia punya harta tak boleh makan. Tapi dia ni ambil RM100,000, laburkan. Dengan pelaburan tu sekali nanti kena pulangkan semula kepada anak yatim. Kalau rugi pula, RM100,000 labur rugi pula, tinggal RM50,000. Cukup usia 18 tahun, cukup 21 tahun, nak pulang balik tinggal RM50,000. Lagi RM50,000 dah habis. Sebab tak menjadi dia punya pelaburan. Dia rugi. Bila rugi, RM50,000 tu kena ganti. Tu syarat yang pertama bagi penjaga harta anak yatim yang kaya. Bagi penjaga harta anak yatim yang susah, maka tidak menjadi kesalahan padanya untuk mengambil sedikit harta anak yatim itu untuk dia juga makan. Ayatnya, sekadarnya sahaja. Sebab Nabi SAW dah bagi tahu dalam riwayat Imam Muslim, aku dengan penjaga harta anak yatim hakadha. Macam ni Nabi tunjuk. Sebab apa? Sebelah-sebelah. Jadi barang siapa yang ada di rumahnya menjaga anak yatim, sama ada anak angkat ataupun anak yatim dapat sebab anak buah ke anak sepupu, jagalah anak yatim, jaga elok-elok. Sebab Nabi dah bagi tahu, Nabi dengan penjaga anak yatim sebelah-sebelah di syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Memang makan api neraka lah bagi orang yang menjaga harta anak yatim ni. Isu yang baru-baru ni tuan-tuan dirahmati Allah, saya tak nak sebutlah. Seorang suami yang kematian isteri, seorang isteri yang kematian suami, ada meninggalkan seorang anak lelaki ataupun ramai, kemudian ada mak dia lagi. Nak bagi tahu, pemegang amanah harta si mati, harta suami itu tadi adalah isteri. Isteri ni nantilah yang perlu membahagikan berapa persen untuk mak mentua dia, berapa persen untuk anak dia, dan berapa persen untuk diri dia sendiri. Yang untuk anak ni tadi, walaupun anak tu kecil, sebabkan ada anak lelaki yang itulah adik-beradik terhijab, 1 sen pun tak boleh dapat. Melainkan arwah pernah buat wasiat, menulis adik aku, abang aku akan dapat melalui wasiat, dapat sekian-sekian persen daripada simpanan harta aku, baru boleh. Itu pun tak boleh lebih 1/3.
Kalau lebih daripada sepertiga harta, perlu dapatkan keizinan daripada ahli waris wajib ni tadi, anak, mak, isteri. Tapi apa yang berlaku sekarang ni amat menyedihkan. Masing-masing nak tunjuk pandai dan nak kawal harta dan sebagainya. Ingatlah, seseorang yang kaya diuji oleh Allah dengan harta. Seseorang yang susah diuji Allah dengan kemiskinan. Seseorang yang masyhur, yang hebat, pangkatnya besar, diuji dengan pangkat dan kemasyhuran. Salah guna, tuan-tuan dirahmati Allah, harta tu akan lilit balik kita. Kan biasa dengar dekat radio tak? Orang yang tak keluar zakat ni akan diselar pada dahinya, rusuk dan belakangnya. Ibu-ibu tahu tak sebab apa Allah kata begitu? Tahu tak? Sebab apa diselar pada dahi? Kena cop. Diselar pada rusuk, diselar pada belakang. Kenapa? Tahu tak sebabnya? Ni sebabnya. Dulu mana ada lembaga zakat? Dulu mana ada pusat zakat? Dulu orang tu sendiri cari asnaf, ambil duit zakat aku. Atau asnaf tu datang rumah orang tu minta hak dia. Jadi bila diketuk pintu, orang kaya yang layak mengeluarkan zakat, saya sebut, tak nak sebut orang kaya lah, sebab kita ni semua orang kaya, tabarakallah, Masya Allah. Kita sebut orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat, orang yang kena zakat. Saya sebut OKZ, orang kena zakat. Boleh ya? OKZ, bukan OKB. OKB orang kaya baru macam ibu-ibu ni Ni OKZ, orang kaya zakat. Dia dengar pintu rumah dia diketuk. Tok tok tok, dia pun buka. Orang susah. Ni mesti nak minta duit pada aku ni. Jadi dahi dia ni berkerut. Macam mana buat dahi kerut? Saya minta maaf ya, saya mungkin ada kerut sikit. Sebab ni banyak berkerut ni, banyak fikir masalah. Dia berkerut. Macam mana berkerut ibu-ibu? Buat kerut sikit. Kan bila berkerut ni ada apa ni? Kedut. Ni tak boleh sebut kedut. Bahaya kedut ni. Kan ada yang ambil balik ni, kan tepek-tepek semua krim yang ada ni lagi. Panggil apa? Berlipat. Tengah-tengah kening ni dia berlipat. Betul tak ya? Dia berlipat. Dia nampak je orang susah depan rumah dia, depan pintu rumah dia, dia berkerut. Sebab tu dia tak, ni cerita orang yang tak nak keluarkan zakat ni, dia tak nak berinfak, tak nak sedekah ni. Bila nampak orang susah ketuk pintu, dia buka, dia berkerut. Bila dia berkerut itulah sebab tu Allah berfirman akan diselar pada dahinya, sebab ni berkerut. Kemudian kenapa diselar pada rusuknya pula? Sebab saya nak bangun tapi pinggang ni tak mengizinkan. Saya buat duduk boleh Dia berkerut ni, dah kena selar ni. Dia tengok dia berkerut, kemudian dia memalingkan. Dia pandang sana, apa yang dia bagi? Rusuk ni kan dia bagi rusuk dia kan. Maka diselar pula pada rusuknya. Kemudian dia nak tinggalkan orang susah tu, dia berpaling ke belakang. Apa yang dibaginya pada orang susah tu? Duburahu, belakang ni. Sebab tu dia diselar belakang ni juga. 3 tempat kena selam. Dahi, rusuk dan belakang. Sebab orang susah datang minta zakat. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman begitu. Boleh Ni sampai pukul berapa ni? Sampai Zohor ke? Saya first time kat sini ni 10.30. Masa dah nak time lah ni. Okey dah. Akan ada lagi ke kuliah saya kat sini, ibu? Tak ada dah. Ada lagi lah nanti. Benda ni bersiri. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Jadi ini untuk muqaddimah 7 dosa besar, tapi saya tak petik semua lagi. Boleh saya tak petik semua lagi. Jadi dalam kitab dosa besar ni ada macam-macam. Perkahwinan Cina buta ada, saksi palsu ada, memutuskan hubungan silaturahim ada, pemimpin yang berdusta ada, makan harta anak yatim ada, lari medan perang ada, zina ada, sihir ada, minum arak ada, banyak lagi lah. Kita akan lihat insya-Allah. Jadi untuk akhirnya, ibu-ibu ada soalan ke? Tak ada soalan? Nantilah akan datang, boleh di ni. Cuma untuk akhirnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya minta izin ibu lah sebab hari ni saya datang dengan orang pejabat. Sebab saya tak boleh datang sendiri kat belakang. Jadi saya ni bekerjanya di Perbadanan Wakaf Selangor. Jadi bagi ibu-ibu yang nak berwakaf pada hari ini, sahabat saya tadi ada di luar untuk sama-sama ibu-ibu berwakaf. Dan nanti, ni ingat molek-molek ibu-ibu, kalau nanti ibu-ibu singgah dekat kaunter nanti untuk berwakaf, pesan saya satu, bila niat wakaf nanti, tak kira lah berapa ibu-ibu nak wakaf, tolong niatkan kepada siapa yang ibu-ibu nak wakaf tadi. Sebut dalam hati, ini untuk almarhum bapa aku, almarhumah ibuku. Wakaflah berapa pun, sebutkan nama arwah tu dalam hati. Sebab
yang disebut oleh Nabi SAW, awwaladin salih yad'ulah, ataupun anak soleh yang mendoakan kedua ibu bapa ni, bukan semata-mata dia buat tahlil dengan yasinan sahaja, tidak. Bukan doa sahaja semata-mata, tidak. Tapi amal kebaikan yang dia buat, dia niat kepada mereka yang dah meninggal dunia, sampai tak? Sampai. Ada dalilnya. Ini cerita untuk penutup hari ini. Ada seorang lelaki bertemu dengan baginda Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, aku ada seorang mak aku ni baru sahaja meninggal, mengejut, bersendirian, lam tusi, tak sempat berwasiat pada ketika itu. Jadi kalau aku bersedekah ni ya Allah, ya Rasulullah, adakah pahalanya sampai kepada mak aku? Maka jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, fatasaddaqa anha, maka bersedekahlah kamu untuknya. Nya tu mak yang dah meninggal dunia ni tadi. Tak semestinya untuk dah meninggal dunia, mak ayah yang masih hidup pun boleh niatkan kepada mereka. Anak-anak pun boleh, untuk suami pun boleh. Kalau untuk anak-anak nanti wakaf, sebut nama anak dalam hati. Ingat, ramai orang doakan anak jadi soleh, ramai orang doakan anak jadi baik. Tambah satu lagi ibu-ibu, kakak-kakak, ya Allah, jadikan anak aku ini juga musleh. Musleh ni untuk anak lelaki, muslehah untuk anak perempuan. Soleh ni tuan-tuan, ibu-ibu, dia baik diri dia. Musleh ni, memanglah dalam soleh ni dah ada sifat musleh, tapi pada Allah ni tuan-tuan, mintalah kena sebut. Memang Allah tahu dah kita nak apa. Sebab Allah yang bagi kita ujian. Macam saya sekarang ni, slip disc, sakit. Allah tahu dah, Allah yang bagi. Kenapa nak minta lagi biar Allah hilangkan? Tapi inilah dia maksud hamba, meminta-minta, merayu-rayu. Tu Allah minta tu. Minta pada aku tahu engkau sakit, aku yang bagi engkau sakit. Merayu pada aku ni Tuan, Malik, engkau tu hamba. Ni kita ni hamba je, mintalah pada aku. Jadinya tuan-tuan, ibu-ibu minta pada Allah dalam doa, jadikan anakku ni saleh, jadikan anakku ni musleh, anak perempuan aku ni salehah, anak perempuan aku ni muslehah. Maksudnya dia menyolehkan kawan dia yang lain, bukan menyembelih ya, menyolehkan. Dia membaikkan kawannya yang lain. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya awal-awal kahwin tu, berapa tahun belum dikurniakan anak, 3 tahun. 3 tahun perkahwinan belum dikurniakan anak. Waktu itu isteri masih belajar lagi. Saya dah habis Saya dah habis belajar dulu. Okey, kita nak anak, tapi tak 3 tahun, tak lekat-lekat juga. Bila saya duduk dekat Wakaf Selangor ni, alhamdulillah, saya tak tahu isteri saya mengandung. Okey lagilah suami tak tahu isteri dia mengandung. Yang saya pelik, isteri saya pun tak tahu dia mengandung. Satu hari kena pergi hospital sebab nak kena scan, dia terjatuh. Besok malam tu dia terjatuh, besok bawa pergi hospital. Allah gerakkan hati seorang doktor Cina, bukan Muslim. Dia tanya saya, cik, suami saya suami dia, isteri mengandung ke? Saya kata tak. Betul ya? Betul. Saya takkidkan, certain dengan jawapan saya, dia tak mengandung. Tapi doktor ni boleh je keluar surat untuk buat x-ray sekejap kepala. Tapi doktor Cina ni tanya lagi dengan isteri saya, puan mengandung? Depan saya dia tanya, puan mengandung? Tak ada. Bila last period? Dia pun bagi tahu, puan pergi buat urine test dulu, nanti baru saya bagi tahu nak x-ray ke tak. Buat urine test, positif mengandung. Masa tu 6 minggu dah. Kalau tidak kena x-ray. Kalau x-ray kan tak elok untuk janin. Masya Allah, Allah gerakkan orang yang tak ada kalimah tauhid untuk membantu saya. Sebab inilah kali pertama duduk dalam wakaf ni, saya rasa nikmat wakaf tu. Baru satu, ibu-ibu banyak lagi nikmat yang Allah SWT bagi. Allah tak ada anak, Allah bagi anak. Kurang rezeki, Allah tambahkan bila kita berwakaf. Tapi hari ni janganlah, ibu-ibu ada yang wakaf RM10 hari ni, selang seminggu, Ustaz itu hari dapat anak, berganda duit. Saya ni dah seminggu dah RM10 saya bagi itu hari. Mana 100-nya? Mana 1000-nya? Ibu-ibu, Allah ganti dalam bentuk kesihatan, Allah ganti dalam bentuk zuriat, Allah ganti dalam bentuk kesenangan yang lain. Tapi nak kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena rajin bersedekah lah, ya. Jadi kalau yang nak wakaf nanti boleh kunjungi kaunter kami. Alhamdulillah, sebab hari ni saya tak sihat, kena ada orang bawa. Jadi kawan office datang, bawa sekali pamphlet dan juga orang yang nak berwakaf dengan Wakaf Selangor. Alhamdulillah, saya berani cakap, baru-baru ni berpuluh ribu dah yang kita bantu surau masjid dengan sekolah.
Ada yang dapat 10,000, ada yang dapat 30,000. Duit ibu-ibu kalau digunakan untuk sekolah, contohlah ibu-ibu ada yang guna apa ni, panggil apa meja ni, panggil apa ni, rehal ni lah kita panggil, dengan kursi tu kan. Contoh ada anak-anak sekolah yang kita bagi duit wakaf sumbangan pada dia, dia belikannya kerusi tu duduk pelajar tu kat situ, dia belajar. Orang lain duduk, dia dah habis belajar. Orang lain duduk lepas yang si fulan ni habis belajar. Selagi mana ada orang guna kerusi tu, dia belajar, dia pandai, dia dapat manfaat. Allah, ibu-ibu dapat pahala dia. Sebab dengan duit ibu-ibu itulah wakaf kerusi tu dapat dibeli dengan duit wakaf. Rehalnya budak-budak duk mengaji dalam surau sekolah sebagai contoh. Rehal tu digunakan, dia baca Yasin sebagai contoh. Selagi mana rehal ni digunakan untuk baca Yasin, ibu-ibu pernah wakaf untuk dibelikan rehal ni, selagi itulah pahala dia mengalir kepada ibu-ibu. Inilah yang disebut sebagai pencen di alam akhirat kelak. Sebab nanti malaikat akan tanya, harta kamu bawa pi mana? Tu yang lagu tu kan, hang pi mana, hang pi mana, hang pi mana. Itulah yang Allah akan tanya, kaki ke mana, harta ke mana. InsyaAllah. Sebab orang perempuan ni dia duit harta banyak tak? Ibu-ibu, betul ke? Sebab gaji suami ada hak isteri, betul tak? Harta isteri ada hak suami tak? Tak ada, betul. Itu cuma bantuan isteri sahaja. Jadi kalau ada rezeki yang lebih dan nak buat walaupun tak ada tunggu rezeki yang lebih, bolehlah join kami dengan Wakaf Selangor. Jadi saya mohon maaf terlebih dan terkurang. InsyaAllah dalam kuliah yang lain nanti kalau saya dipanggil lagi, kita akan bedah kitab dosa-dosa besar ini dengan lebih dalam lagi, dan kita akan lihat sanad-sanad hadis yang sahih, kisah-kisah yang sahih tentang Allahu Akbar. Takut kita dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi ibu, saya minta mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf terlebih dan terkurang perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi. Jom kita tutup majlis kita dengan doa ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا ذاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمك يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.